Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Wan Saiful Wanjan sekali lagi dalam program Bual Bicara bersama Wan Saiful. Kali ini kita akan membincangkan sebuah topik yang memang orang duk bercakap lah sejak kebelakangan ini, terutama mengenai kerja-kerja kebajikan. Dan topik kita pun mengenai kebajikan, nak buat kebajikan bukan senang. Kita ada seorang tetamu istimewa pada hari ini. Kita saksikan video ringkas mengenai beliau. Ya, jadi seperti yang kita lihat dalam video tadi, dalam program bersama Wan Saiful kali ini, kita ada tamu istimewa Encik Kuan Chi Heng ataupun lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Beliau memang banyaklah kerja-kerja kebajikan yang dibuat. Saya rasa kita tak perlu perkenalkan panjang sangat. Selamat datang Uncle Kentang ke program ini. Thank you Datuk menjemput kami ke mari. Terima kasih sudi meluangkan masa. Kita mula macam ni lah Uncle. Nak senang ceritanya sebab mungkin ialah dia di sebelah Kuala Lumpur, Selangor, mungkin Uncle dikenali ramai. Dalam Malaysia pun saya rasa ramai yang mengenali. Tapi apa kata kalau Uncle cerita sikit dulu latar belakang Uncle, keluarga macam mana? Saya berasal daripada Batu Pahat, anak seorang penduri getah, tak sekolah, tak tinggi. Mak dan ayah dah meninggal lama. Jadi tinggallah anak-anak dia sekarang, dia berkecimpung di sekitar Kuala Lumpur. Kita semua pindah, rumah pun tak ada dah di Batu Pahat. Tinggal kubur arwah mak dan ayah saya. Okey. Di Batu Pahat di mana tu? Batu Pahat di Bukit Cermai, Tanjung Labu. Tapi satu persoalan yang saya pun agak curious juga sebenarnya. Mana datang nama Kentang ni? Kalau kita cakap terus terang, ini adalah satu benda yang pelik tau. Semasa kami bagi makanan kepada orang ramai di kawasan orang susah, selalu kami bagi beras. Pada satu hari itu saya pergi ke satu flat dan kita pergi ke kita menziarahi banyak rumah. Apabila saya balik ke bawah, tingkat bawah, saya nampak ada orang ada anak kecil makan dengan nasi dan kicap. Saya macam rasa saya sangat salah, sangat bersalah kerana saya tidak menjaga dia dengan baik. Saya bertanya pada kawan saya, seorang doktor, dia kata, boleh kamu panggil dia Kentang. Jadi dalam konteks Islam pun, semasa kita sedekah, kita tak perlu bagi nama pun kerana semua dicatat Tuhan. So masa tu dia orang ingat saya ni ahli politik ataupun orang agama. Saya ada penyakit itu gila. Gila lihat orang senyum. So bila saya bagi kentang tu, anak-anak kecil tu panggil saya Uncle Kentang. Pasal saya bawa kentang bersama saya. Itu ceritanya. Ya. Jadi mula-mula dulu banyak bagi kentang lah ke orang. Saya bawa sekampit. Rumah tu memang sekampit kentang kita akan bagi. Pasal kentang tu masa tu tak mahal. RM5 lebih ataupun RM6. Satu kampit besar macam ni. Macam mana boleh mula Uncle Kentang terlibat dengan kerja kebajikan ni? Apa yang menyebabkan tercetus idea nak buat kerja-kerja kebajikan? Kalau kita ada makan, kita lihat orang tak makan, kita rasa kita akan jadi sedih. Bagi saya latar belakang saya adalah seorang yang sangat susah, family yang sangat susah. Makan pun tak ada. Kalau makan campur garam, campur air putih itu biasa. Campur kicap tu dah biasalah. Itu dah kira lumayan lah kalau campur kicap. Kicap pun tak ada rumah. I don't mind telling you, Datuk. Saya berasal dari keluarga yang sangat susah. Sangat susah. Bukan senang main keluarga. Jadi saya tahu apa itu lapar, apa itu susah. Balik dari sekolah, makan pun tak ada. Semasa saya kecil, saya selalu pergi tandas. Cikgu saya tanya, apa you pergi tandas? Masa recess, kita akan lari pergi tandas. Saya akan lari pergi tandas. Kerana tandas ada air pipe. Air pipe tu saya akan masukkan dalam mulut saya, dalam perut saya. Penuhkan. Orang lain pergi kantin, saya pergi tandas. Because kita tak ada duit nak pergi kantin. Di rumah pula ada perigi besar. Jauh lah perigi tu jauh. Bukan pergi rumah, perigi kampung lah kan. Dalam tu ada telur, katak berwudu lah, ada katak lah, ada telur katak lah. Itu biasa. Bagi kami ambil air dari sana dan kami masak untuk makan. Jadi kalau saya singkap balik apa yang saya buat di masa kecil, kasut saya semua koyak. Stokin tu koyak. Koyak rabak. Memang koyak rabak. Saya tak pernah pakai baju sekolah yang bolek. Ambil dari saiz. Orang bagi. Besar. Ikat tali rafia. Telur pun terkeluar. Pasal spender pun tak ada. Kan? Tapi segala Tuhan bagi tu, dia menjadikan kita kuat.
Kita lebih tahu adversity tu never kills you. Adversity make you a better man. Saya faham apa orang tak makan. Orang cakap, aku ni faham. Tapi aku pernah berlalui rasa dia semua. Aku pernah berebut makan dengan ayam. I don't mind telling you, I berebut makan dengan ayam. Jadi, mengapa I suka bantu orang? Kerana I tahu, mak saya dibuli. Bila mak saya pergi kedai runcit, mak saya nak berhutang. Kawan tu panggil mak saya bertunggu berjam-jam. Cangkung di sana kena gigit nyamuk. Lepas tu dia cuba cabul mak saya lagi. Kerana mak saya nak berhutang beras. Itu memang kurang ajar. Binatang ni orang. Sampai sekarang saya masih geram, Datuk. Saya tak... Kadang-kadang orang tak fikir. Bila orang pergi sedekah, dia cakap banyak. Sedekah dah sedekah lah. Mulut tu staple lah. Mulut gam dengan cap gam gajah. Kamu nak sedekah, sedekah lah. Jangan kamu nak marah orang tu kan. Orang tu mengapalah ni dia pergi minta bantuan apa ni. Kamu tahu ke orang tu susah? Kadang-kadang saya fikir manusia di dunia ni sekarang ni, akhir-akhir zaman dia tu, mereka bila mereka bersedekah, mereka mempertikaikan. Mereka mempersendakan. Itu yang saya geram. Because that's why saya lagi you sedar orang tu, lagi saya nak tolong dia. Macam mak saya, itu macam ayah saya. Kakak saya keluar pergi mengemis beras. Kena lepas anjing gigit kakak saya. Saya cakap daripada kebenaran. Jadi maksudnya memang personal circumstances, sejarah hidup ini yang mendorong Uncle untuk mengusahakan kerja-kerja kebajikan ni lah. Saya tak kisahlah. Hidup dunia ni sementara, Datuk. Kalau kita tak buat hari ni, esok kita mati, kita rugi. Kerana hari ni ada, kita tak buat. Setiap hari tu kita bersedekah. Kalau boleh kita bersedekah setiap hari. Ini cara amalan hidup saya. Saya tak tahu dengan orang lain. Tapi bagi saya, kalau hari ini saya tak sedekah, hari ini saya rugi. Kerana saya mampu sedekah, saya tak sedekah. Merugikan. Kadang-kadang ramai orang buat kebajikan sebab latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan masing-masing. Jadi sekarang ni Uncle, yang aktiviti kebajikan yang Uncle jalankan, banyak benda yang Uncle buat. Mungkin Uncle boleh cerita sikit apa yang dilakukan sekarang. Kita ada ambulans, kita ada van jenazah. Van jenazah ni pun saya buat macam tu, Datuk. Because bila ayah saya meninggal dunia, jam 3 pagi, saya bersama dengan tubuh ayah saya kaku. Dia ditutup dengan satu tikar bengkuang. Dia bangku panjang. Kami tak mampu beli keranda untuk ayah saya. Orang kata, you gila, Cina you buat apa ni? Buat ini, van jenazah buat ni untuk mayat ni. Kerana saya faham keperitan yang berlaku pada pagi itu. Abang saya terpaksa berhutang. Untuk beli keranda untuk ayah saya. Masa tu kawan semua saudara lari ke mana tak tahu. Kami miskin tu, kami miskin. Aku faham. Bila tak kala ayah kau mati di hostel, kau tak ada duit untuk ambil ayah kamu, saya akan ada sana. Saya tak kisah, baru pagi ni saya nak uruskan jenazah Indonesia. Semalam saya sudah uruskan mayat orang India. Hari-hari saya buat. Kerana saya faham, saya sendiri kena tu. Saya sendiri kena. Saya kata, saya kena. Bagaimana saya dengan abang saya, mak saya menangis. Menangis kerana saya memang susah tu. Saya cakap, that's why, kepada orang-orang Malaysia, kalau kamu mati ayah mak kamu di hostel atau anak kamu di hostel, silakan call saya. Saya tak kisah sangat, saya kata. Kan? Saya tak malu, saya nangis. Kerana benda tu berlaku. Kita ni manusia hidup. Kita tak kena, kita tak tahu. Saya pernah jumpa satu perempuan Melayu. Perempuan Melayu ni, suami dia mati. Okey, dia duduk dekat surau tu. Dah mandi surau tu. Dah mandi mayat dia. Jenazah dia. Dia telefon saudara dia. 2 jam daripada Ceras tak sampai HKL. 2 jam. On the way. Sampai saya kata, tak apalah kak. Kita ambil lah jenazah abang dia balik. Kita bayar semualah. Kan, mandi tu, upah dia mandi semua tu dalam 650 dengan dia balik ke Kuala Lipis. Saya kata, jom kita pergilah. Tak payah tunggu saudara kamu datang bayar duit. Kita bayarkan dulu. Kerana kadang-kadang manusia ni ada dia pun sendiri punya perasaan. Saya sendiri lihat tu. Dia pakai seluar pasar malam. Seluar getah yang comot-comot. Selipar dia pun dah haus belakang. Tangan dia macam ni. 2 jam dia macam ni.
menangis kerana suami dia meninggal. Lepas tu tak ada orang datang tolong. Saya cakap terus terang ni, saya bukan nak cakap apa. Saya kadang-kadang saya fikir manalah pergi kemanusiaan kita yang semakin terhakis atau kita mencari kebendaan dunia. Di manakah letaknya akhirat kita? Saya minta maaf tu, saya memang sensitif bila saya cakap benda ni. Jelas sekali saya rasa pengalaman Uncle membentuk Uncle menjadi sebagai Uncle sekarang lah kiranya. Saya rasa ini pengajaran yang besar kepada semua masyarakat kita kat luar sana. Saya rasa mungkin lepas ni, selepas ini kita akan bincangkan sedikit mengenai apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Uncle dalam kerja-kerja kebajikan. Apa kata kita berhenti rehat sekejap untuk kita saksikan video seterusnya. So kita balik pada Islam, takkan miskin seseorang tu bila bersedekah. Macam saya pun suka bersedekah sekiranya mampu dan berkemampuan. Follow kepada apa yang kita mampu. Tak semestinya jumlah yang banyak, duit yang banyak. Kadang-kadang pertolongan pun adalah kira satu kebajikan. Pada orang yang selalu bagi kebajikan, yang derma pada orang ni, dia mengamalkan sikap bilai muni, suka sedekah pada orang dan dia nak tahu pahala lah. Dan orang itu sangat-sangat yang bermurah hati. Memang I rasa charity kurang, kita boleh increase more charity and the rich supposed to help the poor people lah. I think there is more poorer people after the COVID and everything, so bantuan memang diperlukan daripada semua orang lah. Ya, dan kita kembali semula dalam program Bersama Wan Saiful. Hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Uncle Kentang. Dalam slot yang pertama tadi saya rasa kita dapat saksikanlah betapa sebenarnya pengalaman peribadi yang membentuk kepribadian beliau, kesungguhan beliau untuk buat kerja. Saya pun serba salah nak tanya soalan kadang-kadang bila mendengar cerita daripada Uncle tadi. Tapi apa kata sekarang Uncle kalau kita bincangkan sedikit mengenai aktiviti-aktiviti kebajikan yang Uncle jalankan. Tadi Uncle sebut ada van jenazah, ada macam-macam lah. Ambulance. So why not you tell us a little bit Rawatan apa luka yang percuma, katil dan kursi roda percuma, spek percuma, kaki palsu percuma. Kita ada rumah RM1 untuk tumpangkan mereka yang datang berubat di KL ni kan, banyak hospital ni kita tumpangkan dia RM1, kita bagi dia supir dengan mobil sekali kan, pemandu dengan kereta sekali, kita bagi dia dana sekali, dan juga kita buat rumah orang tua, kita ada dapur percuma, you boleh makan free, kalau tak ada makanan pergi makan free, kita ada hotline sendiri untuk terima panggilan-panggilan, minta bantuan, kita ada pasukan bola sepak kita sendiri. Kita training mereka supaya mereka tidak tersasar ke dadah. Anak-anak muda ni kita bayar dengan gaji. Lagi banyak lah. Ini banyak sungguh aktivitinya. Jadi bagaimana orang nak jadi nak layak untuk menerima? Macam mana Uncle cari penerima-penerima ni? Satunya kita memang kita ada tapisan-tapisan daripada kita lihat daripada cara percakapan mereka, perbualan mereka, kedudukan kewangan mereka. Jangan kita nilaikan rumah tu besar, kita terus buat satu andaian bahawa mereka ni tidak layak mendapat bantuan. Kadang-kadang rumah tu dah 30 bulan tak bayar, ataupun kereta mewah tu dah kena tarik dah, nak kena tarik. Jadi kita memang buat tapisan tu. Kita juga berserah pada Tuhan. Kerana kalau kamu menipu saya, menipu kita, kamu sedang menipu Tuhan. Jadi kita gunakan cara yang terbaik, tetapi ada juga kadang yang terlepas pandang, di mana ada orang dapat juga, tapi kami limit paling banyak RM3. Kalau bantuan segera tu, biasa bantuan ada bantuan siasatan, kita siasat dia baru kita beri bantuan. Macam bantuan segera adalah dia tiba-tiba dia terdesak, dia perlukan bantuan, tapi kita limit RM3. Jadi maksudnya ada tim lah yang menyokong kerja-kerja Uncle Kentang ni. Ramai yang bantu kita, macam kita ada tim squad NGO yang berhampiran dekat kawasan tersebut. Mereka akan siasat dan mereka akan bagi feedback.
pihak PDRM pun kadang-kadang OCS tolong pergi tengok. Jadi memang agak tight lah kita punya tapisan tu. Tapi kadang-kadang terlepas tu bila maghrib tengah azan dia telefon. Lepas ada anak nangis. Itu time tu kita pun ingat, oh ini panggilan Tuhan. Pasal azan kan. Kita lepaskan RM200. Terkena juga saya, pernah ada. Tetapi adakah Uncle dalam gerak kerja ni, Uncle ada satu pasukan pekerja tetap ke, ada staff yang full time ke? Kita ada paramedik dan juga para pemandu. Dalam kerja ambulan, kita tak boleh kata esok kita datang ataupun kita suka dan rela. No. Itu kena bayar. Memang kena bayar. Kita ada staff tetap. Memang kita ada dekat 60 orang staff tetap. Bergaji. Jadi memang satu pasukan yang agak orang kata mempunyai bilangan yang jumlah yang agak banyak supaya untuk mempermudahkan urusan-urusan yang dijalankan. Dalam 2-3 minggu lepas ni timbul macam-macam cerita, kata sumber dananya diragui lah, dan Uncle pun baru-baru ini ada sebut mengenai bagaimana sumber dana yang Uncle dapat adalah daripada sumber-sumber yang halal. Mungkin Uncle boleh ulas sikit mengenai itu. Malaysia ni adalah terbaik. Perpaduan yang sangat kental. Dalam statement bank account saya ataupun dana yang saya kumpul tu, semua orang ada. India, Melayu, Cina semua ada. Yang mempertikaikan haram dan halal tu, pergilah tanya penyumbang. Jangan tanya saya. Saya hanya penerima. Saya penyumbang tu halal tak halal, mana saya tahu. Mereka masukkan dalam bank saya. Takkan saya nak kata, you masuk ini duit ini RM10 ni halal ke haramnya? Tapi saya nak tanya balik pada orang yang mempersoalkan haram tu atau halalnya. Ada kamu bantu? Katalah aku dapatkan duit tu dari mereka yang tak berapa halal ataupun mereka yang dipertikai oleh tuan-tuan yang bertanya. Saya rasa itu pelan pada Tuhan. End result makcik dapat Ustaz. Makcik yang luka dia sampai ulat keluar tu siapa nak pergi cuci? Kesengsaraan makcik tu adakah kamu tahu? Saya kalau nak tunjuk gambar pun Datuk menitis air mata nanti. Tapi saya Facebook tak boleh tunjuk yang ada ulat tu, tak boleh tunjuk. Pasal dia kata tak boleh. Jijik gambar tu. Facebook kata kan. Jadi kalau tunjuk makcik tu muka dia sedih sangat, tak boleh. Pasal kita aibkan makcik tu. Kita pulun, kita biapi dia orang ni. Kalau nak persoalkan ni, tolong mari join kami. Kalau boleh join saya, tak lama tu, seminggu cukup. Bangun 5:30 pagi, hang solat subuh, hang ikut saya. Sampai ke lepas isyak. Kita buat. Hang boleh ikut saya punya tempo, itu dia punya kelajuan tu, jom kita tengok berapa orang yang kita dapat bantu, berapa jenazah yang kita dapat kutip, berapa yang itu yang penting. Kerana kita nak mampankan Malaysia ni, kita nak jadikan Malaysia ni baik, kita perlu ada orang yang penuh, rakyat yang penuh kasih sayang. Dan tidak ada hasad dengki. Dan saya rasa itu masalah kita. Bila nampak orang buat baik, ramai pula yang buat cerita macam-macam mengenai usaha-usaha yang dilakukan. Dan saya rasa ini adalah pengalaman Uncle sendirilah, dituduh macam-macam. Dan harap-harapnya boleh diselesaikan dan boleh bersabarlah dalam menghadapi ujian ni. Kita ni bukan nak berjawab manusia. Kita ada 36 juta manusia di Malaysia ni. Kalau kita nak jawab satu-satu, kita tak akan dapat jawab. Kita jawab satu je, jawab Tuhan. Kalau kita benar kerana Tuhan, on, kita go. Kalau kita Tuhan pun kita tak boleh jawab. Tak payahlah nak cakap banyak. Tak perlu jawab ramai. Jawab ramai-ramai kamu pening kepala. Buang masa nak layan depa ni. Makcik-makcik yang sakit, pakcik-pakcik yang sakit, anti-anti asuh-asuh yang sakit, tanggaci-tanggaci yang sakit. Siapa pergi bantu? Saya bukan nak cakap besar tu. Pagi ni saja tu, I tak tahulah berapa ramai yang minta ambulans, yang RM1 yang tak dapat, kanser, stroke. Kalau saya tunjuk nanti WhatsApp dekat saya punya tu, apa yang kita buat, ambulans buat pagi ni, intervensi pagi ni, Datuk akan pening kepala. Kerana ramai ni sungguhnya orang tidak berkemampuan pergi ke hospital. Jangan kata lapar, kita kata sakit dulu. Dan saya rasa ini cabaran buat Uncle jugalah, dan untuk kita semua, untuk memastikan usaha-usaha kebajikan ini boleh dijalankan. Saya tertarik poin yang Uncle sebut di peringkat awal tadi, mengenai betapa sumbangan yang Uncle dapat ni daripada masyarakat pelbagai kaum. Dan saya rasa Uncle pun bila bagi bantuan kepada masyarakat yang pelbagai kaum tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi apa pengalaman Uncle dalam hal ni? Bagaimana boleh pastikan bahawa semua orang dapat tanpa mengira bangsa agama ni?
Kita rujuk pada ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Bahawa aku lahirkan kamu, jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Moyang aku Adam dan Hawa. Moyang kamu pun Adam dan Hawa. Aku bukan daripada batu, bukan daripada kayu. Kita satu keluarga besar. Kalau Datuk, Tuhan kalau buat kita sama je, kita balik rumah, kita tahu mana suami kita, mana isteri kita, mana anak kita. Pastinya Tuhan, kalau Tuhan boleh jadikan sekecil-kecil langau tu, yang boleh terbang pusing-pusing tu, dia pasti boleh jadikan manusia daripada berlainan jenis darah. Mengapa jadikan satu darah, warna darah merah? Kita adalah satu keluarga besar. Itu pasal dia kata, kita buat ni untuk kamu saling sayang menyayangi. Datuk adalah saudara saya, dia adalah saudara saya, semua adalah saudara saya. Apa yang saya susah sangat? Saya kata ini is a big family. Konsep keluarga besar. Tak kira dia daripada ke, dia daripada Indonesia ke, Myanmar ke, Pakistan ke. Dia masih adik-beradik saya. Kita satu moyang. Ya, dan ini semangat yang saya rasa perlu dihormati lah dalam kesungguhan Uncle untuk buat kerja-kerja kebajikan untuk menyantuni semua tanpa mengira latar belakang masing-masing. Saya rasa menarik pengalaman yang Uncle kongsikan ini. Tapi apa kata kalau kita berhenti rehat sekejap dan kita akan kembali semula selepas ini. Saya pernah jumpa dia dan saya tahu dia orang yang macam mana. Dia sangat baik, dia banyak jugalah saya dengar dia banyak bantu orang. Dan saya ada juga dengar tentang dakwaan orang yang tuduh dia bagai-bagai semua tu. Bagi saya mustahil lah dia buat benda tu sebab saya kenal dia orang macam mana. Kita kena faham, perkara baik ni dia tak kira agama. Sama ada dia Islam ataupun bukan Islam ataupun apa sahaja agama dia, sekiranya dia berbuat baik, maka baiklah perbuatan dia itu. Kalau dari perspektif saya tengok Uncle Kentang ni, dia punya kaedah dia ialah sebelum dia nak buat baik, dia akan broadcast, orang akan bagi sumbangan dan sumbangan itu akan disampaikan terus kepada memerlukan bantuan tu lah. Itu kita tak cerita soal audit tak audit, kita tak mau cerita lah kan. Tetapi yang kita tahu berdasarkan kepada pemerhatian kasar kita tengok sumbangan itu terima pada dia dan sampai kepada matlamat dia. Ya, kita kembali semula ke rancangan bersama Wan Saiful dengan tetamu istimewa kita pada kali ini, Uncle Kentang yang popular dengan pelbagai kerja-kerja kebajikan yang beliau lakukan. Dalam segmen sebelum ini, beliau banyak bercakap mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan, usaha-usaha yang beliau jalankan. Dan saya amat tertarik tadi, Uncle, bila Uncle bercakap mengenai kenapa Uncle buat kerja-kerja kebajikan ni. Uncle ada ulas dari konteks agama, petik ayat daripada Al-Quran. Saya tertanya-tanya jugalah, sejauh mana pengaruh agama dalam apa usaha yang Uncle lakukan ni? Semasa saya kecil tu, orang Melayu banyak bantu saya, Jawa banyak bantu saya. Dan juga saya selalu pergi makan dekat, saya berjalan kaki Datuk, pergi ke barak polis Batu Pahat. Sahabat saya, Haris Husain, satu kelas dengan saya. Saya cuba pergi ajar dia ilmu hisab. Matematik lah dulu, ilmu hisab. So, itu satu perolokan, tapi sebenarnya saya nak pergi rumah dia makan. So, daripada sana, kita melihat kebaikan orang Melayu. Orang Melayu ni beragama Islam. Bila dia beragama Islam, bapa dia ajak saya pergi tidur rumah dia. Kerana rumah saya rumah kampung. Jadi, daripada kecil saya dah memang berinteraksi dengan anak-anak Melayu, main di kubur, gali kubur, di Bukit Cermai tu bergali kubur dengan anak Pak Ali. So, daripada situ kita lihat bahawa keunikan agama Islam. Saya tidak menafikan semua agama baik. Tapi saya mencari benda yang logik. Apa yang logik saya akan ikut. Dan saya sangat tertarik dengan cara-cara ayat-ayat, hadis-hadis dalam Al-Quran tu. It's not a denial. Saya tak boleh deny. Biar saya baca. Saya memang tenang. Saya tak tahu macam mana saya boleh tenang macam tu. Because bagi saya mati ni dekat dengan saya. And then saya kena ingat apa yang saya selepas hidup. So saya memang belajar daripada beberapa orang yang saya tidak ingin namakan di sini, tapi mereka adalah orang yang agak hebat. Mereka mengajar dengan secara mendidik, fahami dan apa yang perlu dibuat. Dan di mana saya telah mencapai satu ketenangan jiwa. Kalau ikut orang bantai saya akan melata, cepat angry, cepat marah, cepat. Tidak, sebenarnya tidak. Kun fayakun.
Apa nak jadi, jadilah. Balik kepada dana tadi. Kalau saya tinggal RM RM1, tetap RM1 itu saya akan gunakan untuk orang susah. Because saya percaya dalam Al-Quran bertulis, kalau kau sedekah, kalau kau sedekah 1, akan aku kembalikan 10 hingga ke 700. Bukan daripada duit. Mungkin daripada kesehatan, perjumpaan dengan manusia-manusia hebat yang boleh membantu lebih ramai orang. Saya kira pertemuan kita, Datuk, Tuhan aturkannya supaya kita boleh membantu lebih ramai orang. Ia satu pertemuan yang sangat awesome bagi saya lah. Menarik sebenarnya Uncle, sebab Uncle sebut tadi mengenai bagaimana dalam buat kerja-kerja ni dengan baca mengenai agama dapat satu ketenangan. Tapi Uncle ada buat satu benda yang bagi saya menggugat ketenangan tu. Cuba menceburi bidang politik sekejap. Masa dalam pilihan raya di Semenyih hari tu. Apa latar belakang minat untuk menyertai politik ni Uncle? Tidak. Itu pun keagamaan. Orang tanya saya, mengapa saya masuk bertanding di Semenyih? Jadi Saidina Umar. Ingat Saidina Umar pergi malam-malam mencari orang susah. Kalau kita faham apa sebenarnya erti hidup dan juga agama, sebenarnya menceburi politik pada masa itu ada sangat tepati. Kerana dia PRK. Dalam PRK kamu boleh masuk bertanding dan seluruh rakyat Malaysia akan tengok PRK tersebut. Dan mereka akan mengenali kamu dan kerja-kerja kamu. Tujuan saya masuk bukan untuk menang untuk diri saya. Menang untuk rakyat. Rakyat boleh hubungi saya. Nombor telefon saya tersebar luas. Itu dah antara taktik-taktik yang kita mencari orang susah. Jadi kalau kita boleh masuk satu PRK dan beritahu pada mereka, kawasan Semenyih, minta maaf Datuk, kalau Datuk challenge saya pagi ni saya boleh tunjuk orang Semenyih minta tolong dengan saya, berapa orang. Dan boleh baca WhatsApp, pagi ni, tarikh hari ni, orang Semenyih minta tolong dengan kita. Jadi mengapa orang Semenyih boleh minta tolong walaupun saya di Puchong? Kerana mereka kenali saya. So masuk PRK itu bukan untuk kemenangan saya, tapi kemenangan rakyat. Bagi rakyat menang, senang berhubung. Saya minta maaf kalau ahli-ahli politik ni. Mereka tak berani dedahkan nombor telefon mereka. Mereka takut mereka diganggu. Tapi lihat semula pada agama. Dia kata manusia yang dirujuk adalah manusia yang paling baik, yang disukai Tuhan, disayangi Tuhan. Jadi kamu tidak ingin menjadi orang yang disukai Tuhan. Kamu enggan menjalankan nombor telefon personal kamu. Minta maaf kepada orang politik. Kerana mereka takut diganggu. Kerana mereka kata, aku banyak lagi kerja lain. Tapi tidak sebenarnya. Saya suka letak nombor telefon saya dekat Facebook hari-hari. Saya letak supaya mempermudah. Tak kala kau mempermudahkan orang lain, Tuhan akan mempermudahkan kamu. Kita tak yakin. Ada orang tak yakin. Dia tak nak mempermudahkan orang. Kerana dia takut Tuhan tak mempermudahkan dia. Sebenarnya, lebih banyak kau mempermudahkan orang lain, Tuhan akan mempermudahkan kamu. Ya, jadi maksudnya niat Uncle menyertai menceburi politik pada masa itu pun adalah untuk membantu masyarakat. Yes. Dan itu membawa saya pada soalan kita dekat ujung-ujung ni. Mengenai seorang lagi ahli politik yang saya rasa ramai menyedarilah bahawa memang beliau pun cuba untuk membantu masyarakat. Ni bekas Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pandangan Uncle terhadap Tan Sri Muhyiddin semasa beliau jadi Perdana Menteri? Saya kenal beliau masa beliau Menteri Perdagangan, kalau tak silap saya. Duduk beliau dekat 47 Lorong Taban. Mungkin Tan Sri lupa saya. Saya pernah jumpa beliau banyak kali. Bagi saya lah kan. Orang lain nak cakap dia lain, tu lain hal. Bagi saya beliau seorang yang baik. Beliau cuba. Dalam pandemik ini, tiada orang pernah melalui pandemik ini. Jangan cakap menteri lain-lain, Perdana Menteri lain-lain. Tak pernah lalui. Orang kutuk dia macam-macam. Tapi bagi saya doakan dia baik. Lagi kau kutuk dia, lagi dia untung. Pasal nanti Tuhan tambah pahala dia. Beliau dah jadi menteri besar. Beliau dah lalu semua ni. Melalui pandemik ini bukan senang sekali. Semasa menjadi Perdana Menteri. Boleh cakap lah. Orang semua boleh cakap. Tapi bagi saya, apa yang dia buat tu dah terbaik. Kita tidak ada pengalaman pandemik. Tak ada benchmarknya. Tak ada benchmark, tak ada apa. Jadi orang kutuk dia macam-macam. Tak kata saya bodek, tidak. Tapi saya sanjungi. Because why? For me, that is the time, the most crucial time in Malaysia. Facing this kind of pandemic. And he has done his best. Dan kita lihat pun memang beliau ialah dari segi peruntukan-peruntukan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang terbesar dalam sejarah negara. Yes. Tapi mungkin sebagai soalan yang akhirnya Uncle, apa nasihat Uncle kepada, mungkin yang pertama ialah orang politik dalam Malaysia dan yang kedua kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan? Kepada orang politik dan penting ingatlah Tuhan dan ingatlah akhirat. Kerana akhirnya kebendaan, kekuasaan adalah sandaran dunia.
Dia tidak akan berkekalan terus. Yang penting jagalah rakyat Malaysia. Jaga dengan baik, jaga dengan hati yang suci, jaga dengan cara agama yang baik, kan? Kita semua ada agama. Jadi janganlah kita tinggalkan agama kita masa kita berpolitik, atau tinggalkan Tuhan, membelakangkan Tuhan semasa kita berpolitik. Kerana satu hari nanti kalau Tuhan balas, kamu akan terkejut dengan balasan Tuhan itu. Kepada rakyat, jangan gelabah. Orang politik cakap apa, you jangan layan. Orang politik ini kalau dia pergi kawasan Melayu, dia akan cakap Melayu ni gagah. Dia cakap pergi kawasan Cina, dia akan cakap Cina gagah. Dia pergi kawasan India, dia akan cakap India gagah. Itu adalah kerjaya politik. Kita tak boleh nafikan benda itu. Kita mau tengok perwatakan macam Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita mau meletak the whole person, kita jangan letak politik dia saja. Mungkin dengan politik dia akan berlaku sesuatu yang kita tak jangka. Tetapi perwatakan peribadi dia, itu yang penting. Jangan kita kecoh sangat dengan janji-janji ahli politik. Yang penting kita lihat dia punya perbuatan dia dan juga keinginan dia nak menolong. Yang penting undilah dengan baik. Jangan pergi undi bukan-bukan. Ini makan cakap pergi undi makan yang bukan-bukan. Jadi masalah. Saya ucapkan selamat mengundilah, akan datang lagi dalam setahun lebih ini. Dia yang paling dekat nak mengundi mungkin di Melaka. Tapi di Malaysia ni kita tak tahu lagi bila. Tapi saya rasa itu satu nasihat yang amat baik. Kedua-duanya kepada orang politik yang Uncle sebut tadi. Kalau nak masuk politik ni, biarlah politik untuk berkhidmat, bukan untuk kepentingan diri. Dan di waktu yang sama kepada rakyat juga, saya rasa nasihat yang amat penting. Tak payahlah duk pening-pening kepala sangat mengenai perdebatan politik yang berlaku, tapi kita fokus kepada membantu sesama kita. Saya ucap tahniah kepada Uncle atas kesungguhan membantu rakyat dan saya doakan supaya terus berjaya insya-Allah. Dan kepada para penonton di sana, kalau ada cadangan untuk program-program topik-topik yang selepas ini, mungkin boleh tinggalkan di ruang komen. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.